Assalamualaikum dan selamat kembali semua. Okey, untuk video kali ni kita nak bercakap pasal dashcam dan kenapa ianya sesuatu aksesori yang penting lah, yang patut ada dekat kereta korang. Tanpa kita membuang masa, mari kita teruskan video ini. Okey, sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut pasal dashcam ni, yang first kali kita kena tahulah apa pentingnya ada dashcam ni. Dashcam ni penting kepada semua yang ada kereta. Kenapa dia penting? Dia penting sebab dia boleh jadi salah satu bahan bukti minta dijauhkan jika korang terlibat dalam apa-apa kemalangan ataupun apa-apa situasi lah. Tak kisahlah dashcam tu murah ke, mahal ke, sama ada yang harga 100 lebih, 200, 300, 400, 1000 pun ada juga. Bergantung kepada harga dan juga spek-spek yang ditawarkan dekat produk tersebut. Jadi dashcam yang ada dengan kita ni adalah ini 70My 4K A800S. Ini kiranya flagship punya dashcam untuk produk 70My. 70My ni dia ada Xiaomi punya company, tapi dia fokuskan kepada aksesori-aksesori yang ada pada kereta. Dan juga saya buat tambahan, tak menggunakan yang selalu kalau dashcam dia akan connect kepada power socket tu kan, pakai USB connection, tapi yang ni kita akan pakai hardware kit. Hardware kit ni dia akan connect kepada fuse box kereta, yang mana dashcam ni dia boleh berfungsi selama 24 jam punya sistem security. Dan saya ada juga ini adalah fuse tab. Fuse tab ni maksudnya dia buat korang punya sistem connection wire tu lebih kemas lah. Tak adalah korang just simply masukkan wire dekat fuse box tu. Jadi kita akan tengoklah apa ada dekat dalam kotak 70My 4K A800S. Okey, sekarang kita akan unboxing 70My dashcam 4K A800S sekali dengan dia punya kamera belakang lah. Okey, saya beli satu set dengan kamera belakang sekali. Okay, ini adalah hardware kit untuk yang connect terus dengan fuse box kereta. Dan ini adalah dia punya fuse tab yang tadi saya dah tunjukkan. Okay, kita letak tepi dulu. So kita tengok, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum tu kita tengok dulu. Okay, dia record 4K punya video, maksudnya dia akan bagi kualiti yang betul-betul detail lah bila buat recording tu. Lepas tu dia ada built-in Wi-Fi dan juga GPS. Lepas tu dia ada app enable, maksudnya dia ada application yang boleh terus connect dengan phone. Maksudnya bila dashcam tu ada record video dan kita boleh download terus masuk dekat dalam phone pakai apps yang disediakan. Dan juga ni adalah, ni option, dan ni kena ada tambahan harga lain lah. Kalau just beli kamera depan saja harga lain, dan kalau tambah sekali dengan kamera belakang harga pun ada tambahan sikit harga. Dia punya model kamera belakang ni tak silap saya RC06. Okey, jom kita tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu plastik. Oh, ni dia punya memory card. Beli sekali, include sekali dengan ni lah. Tapi kalau korang ada, boleh je pakai. Yang ni apa dalam ni? Oh, ni ada buku manual dan juga elektrostatik punya stiker. Okey. Sini ni adalah kamera RC06 tu, nampak? Kita boleh swivel kat sini. Ni wire dia, connection. Yang ni dia punya double tape. Ni resolution dia 1080 130 field of view dan juga f2.0 aperture. Okey, sini. So okey, ini adalah kamera A800S 4K. Okey, nampak dekat sini. Okey, screen dekat sini 3 inci. Dan sini semua dia punya butang kawalan lah. Okey, dah habis. Kita apa dalam ni rasanya wire dia pula. Ni dia punya prying tool untuk kita selitkan wire-wire. Okey, ni wire dia. Okey, wire ni kita tak akan gunakan, kita akan pakai hardware kit tu. Ni wire akan connect kepada power socket tu lah. Ni power socket tu, tapi kita dah ada power socket kita sendiri. Dan juga ini adalah wire untuk RC08. Nampak dia punya connection dia. Ni connection dia masuk dari sini ya. Okey. So ni adalah mounting bracket yang akan connect dengan dekat bahagian sini. Okey.
So itu sajalah yang ada dalam kotak ni. So ini saja yang ada dalam kotak 70mm 4K A800 siap sekali dengan kamera belakang dia. Okay, sekarang ni kita nak cakap pasal hardware wire, hardware kit yang kita nak pasang tu. Kita tak akan pakai wire yang konvensional. Okay, yang pertama saya nak terangkan konsep simple lah kat sini. Ya, dia ada 3 wire. Dia ada grounding, tak nampak ke tak? Okay, VCC plus dengan ACC. Okay, grounding ni korang letak dekat mana-mana body kereta yang besi ya. Yang VCC plus ni korang letak dekat mana-mana fuse yang ada power 24 jam. Yang ACC ni pula korang sambungkan dekat fuse yang bila korang tekan butang kunci power on, baru dia ada power lah, baru dia ada aliran elektrik tu. Okay, macam tu je, simple. Okay, antara kaedah yang paling proper lah kalau kita nak connect pada fuse box tu, okay, korang mesti ada ni lah. Ni nama dia fuse tab. Fuse tab ni ada dekat Shopee. Nanti saya letakkan dekat link kat bawah kalau korang nak beli. Fuse tab ni dia bantu korang punya sambungan wire ataupun dia nak curi wire tu lebih proper dengan lebih kemas lah. Korang boleh nampak tak balik fuse yang asal kat sini dan sini sambung terus kat fuse box yang asal. Dan wire tadi, wire yang ni korang masukkan kat dalam ni, ketip pakai plier. Itu saja. Oh, lupa tadi nak kongsi dengan korang dekat fuse box tu, dekat mana yang saya ambil power 24 jam dengan ada power bila kita tekan button kunci power on tu. Contoh saya ambil dekat horn ni untuk yang ACC. VCC plus tu saya ambil dekat keyless access tu, antara contohnya je lah. Okay guys, sekarang kita punya plan macam mana kita nak pasang lah kamera ni. First, yang utama ni kita pasang kat depan. Pastikan bila pasang tu jangan pasang atas dekat bahagian tinted korang yang atas ni tau. Korang mesti turunkan sikit lah ke bawah. Tapi jangan turun bawah sangat, nanti orang nampak korang punya dashcam. So bila dah pasang kat sini, korang tetapkanlah ke kiri sikit ke kanan sikit, ikut korang punya plan. Okay, so bila cakap pasal bab wire dia, plan dia yang utama ni, yang tadi yang kita dah connect sekali, yang kita dah sambungkan sekali dengan yang VCC apa jadah apa semua tu, dia akan bawakan ke atas. Okay, kalau korang nampak dia bawa ke atas, kita akan selitkan lah pakai tool, prying tool yang 70mm dah bagi. Selitkan dekat bahagian atas ni, lalu ikut A-pillar. Dah lalu ikut A-pillar, turun bawah dashboard kat tepi, lepas tu korang tarikkan sampai masuk fuse box. Fuse box untuk contoh ni saya nak pasang untuk Honda BRV nya. Honda BRV punya fuse box dekat bahagian kanan ni, kalau korang boleh tengok, dia dekat bahagian sini lah. Okay, fuse box Honda BRV ada dekat bawah ni seperti yang korang boleh lihat. Okay, sekarang ni untuk kamera belakang 70mm ni RC06, dia punya plan wire dia, tadi kita tarik daripada atas sampai sini, lalu atas A-pillar ni masuk dekat pillar B straight. Okay, straight sampai pillar C ni. Pillar C ni korang kena turun, lalu dekat bahagian cermin yang ada dekat pillar D dan naik balik sampai ke belakang ni. Okey, tadi dia dah lalu atas kat bahagian panel pillar D dan masukkan dekat bahagian rubber ni. Lepas tu korang naikkan sampai ke atas kat bahagian lampu belakang ni lah. Lepas tu yang wire-wire lebih tu korang simpan dekat bahagian third brake light punya housing. So video pasang tu saya tak akan buat video lah, sebab sebelum ni saya dah buat. Sama je, konsep dia semua sama je, selit je pakai prying tool tu. Nanti kita sambung lepas dah siap pasang. Nak sikit kongsi dengan korang masa saya pasang hardware kit tu, wire yang sambung dengan fuse box, saya hadapi sedikit masalah lah. Masa saya pasang saya agak tidak berhati-hati dan wire VCC tu terkena body dan menyebabkan ada fuse blown dekat saya punya fuse box. Jadi kat sini saya nak kongsikan dengan korang, bila korang nak pasang dekat fuse box tu, make sure korang hati-hati. Antara safety measure dia, korang kena cabutlah terminal bateri. Yang paling selamat lah cabut terminal bateri biar tak ada langsung arus elektrik running dekat kereta ni. Lepas tu make sure wire 70mm hardware kit tu korang pastikan tak ada wire yang terdedah. Lepas tu connection VCC plus ACC dengan ground tu kena betul lah. Ok, kalau ada sesiapa tanya ada apa-apa efek tak cabut terminal bateri, actually nanti bila korang dah cabut terminal bateri, sistem ECU korang akan reset kepada dia punya factory default lah. Contoh macam radio punya siaran, korang punya jam dan juga korang punya fuel consumption. Tapi memang actually tak ada masalah. Kalau dia dah reset balik ECU, dia akan reading balik korang punya penggunaan kereta macam mana. Dia akan adapt balik dengan korang punya sistem pemanduan. Macam sebelum ni saya kongsi saya punya planning kat mana fuse box saya sambung tu kan. Yang kali ni saya tukar balik lah. ACC tu saya pindahkan
letakkan dekat tempat fuse small light. Yang VCC Plus tu saya tukar kepada hazard pula. Yang mula-mula saya tukar dekat keyless entry system, tak jadi lah, saya tukar balik dekat hazard lah. So nanti saya akan tunjukkan lah dia punya connection, dia punya cable management lah, kat mana ikat apa semua tu saya punya planning, nanti saya tunjukkan. Okay, actually kalau korang nak access dekat bahagian fuse box tu, kalau nak lebih mudah, korang cabut je panel ni, panel understeering ni kan, korang cabut je, dia tak susah mana pun. Bila korang cabut, dia akan ada 3 wire harness yang connect pada engine start stop, traction control dan juga headlight leveling ni. Akan cabut dulu, nanti saya tunjuk lah. Okay, ni saya dah cabut. Okay, macam korang boleh nampak, ini adalah wire yang push start button tu. Ini wire untuk traction control dan juga ini wire untuk headlight leveling. Okay, korang cabut je benda ni. So korang mudah lah nak buat kerja pemasangan dekat fuse box ni. Okay, ni adalah fuse box nya. Sekarang wire VCC korang boleh tengok, saya connectkan warna merah ni, saya connectkan kat bahagian hazard. Yang wire ACC ni saya connectkan kat bahagian hot, dan grounding saya connectkan kat sini. Dan ini kita pakai cable tie untuk kemaskan dia terus sampai sana. Okay, kat sini tips yang paling penting tips yang paling penting, kena make sure korang ada fuse yang lebih untuk masukkan dekat dua-dua slot fuse step ni. Ni satu, dan juga ni dia ada 2 fuse tau kat sini. Sini ada 2 fuse, kat sini pun ada 2 fuse. Okay, sebab sebelum ni saya ada pasang tak jadi. Rupanya sebab fuse tak cukup. Okay, ni dekat bahagian glove box pula, korang boleh nampak wire dia. Tu wire dia kan, nampak kan? Ni wire dia. Ni adalah wire dia. Saya bawa naik atas, ikutlah korang punya creativity, korang nak ikat macam ni kan. Bawa sampai sini. Ni saya relate dekat wire cable ni. Lepas tu sampai naik dekat bahagian pillar tu. Pillar ada kat dalam ni. Suruh. Ni adalah kamera dia. Ni kamera belakang. Ni kamera depan. Kamera belakang, kamera depan. Semua setting kat dalam ni, korang boleh tengok. Okay. Okay guys, sekarang kita nak tunjukkan dia punya apps Okay, sekarang saya akan tunjukkan dia punya apps, tapi sebelum tu kita akan connect dengan dia punya wifi. Ni dia punya wifi pastikan wifi on. Lepas tu kita masuk app 7 Pro My. So kita boleh akses semua kita punya video recording semua dalam ni. Ni adalah dia punya live live camera, korang boleh take foto, korang boleh tengok album. Nampak dia ada event yang ni, parking pun ada. Macam korang boleh tengok dekat sini. Banyak guys. Nampak? Ni semua korang boleh tengok sini, korang boleh download. Tak ada masalah. Okay guys, lepas ni saya akan tunjukkan contoh-contoh video recording pakai kamera depan dan juga belakang dekat waktu pagi dan juga waktu malam. Nanti korang nilai sendirilah dia punya video macam mana, okey ke tidak. Lane departure. Be aware of the vehicle ahead. Okey, rasanya sampai di sini saja kita punya video. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton sampai habis. Kalau korang ada apa-apa soalan ke kenaan nak pasang kamera ni macam mana, korang boleh tinggalkanlah korang punya soalan dan juga statement ke apa dekat ruangan komen di bawah tu kan. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya. Semoga jasa korang semua Allah membahasnya, insyaAllah. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan adios.